Aku seorang pendosa, pinta kemaafan dan keampunan. Menanggung berat kejahilan, tersungkur dengan duniawi, terkial dengan dosa-dosa lalu. Biar berderai segala titisan air mata, tanda biar gugur segala dosa. Aku dipukul ombak dosa, laraku mengusir redanya. Akhlakku entah kemana, ibadahku gagal laksanakan. Aku hanyut dikisar nafsu serakah. Aku pinta syurganya, tapi jejakku melangkah ke nerakanya. Aku seorang pendosa, pinta maaf dan ampun. Pendosa yang terkesan dengan makhluk, nafsu berselindung di balik iman, memanggil, merapat dan berbisik, terus berdebat dengan hati, sehingga lupa kawal diri. Ingin ku berkayuh balik ke pangkuanmu dengan langkah lemah dan lolai, memohon ampun sujud di kaki ibu ayah. Anak yang derhaka ditunjukkan balasan, suatu penyesalan datang bertitik pesan. Hati yang luluh berkecai mengundang sebab, dengan air mata jatuh berderai. Aku seorang pendosa, pinta segala kemaafan. Dosaku yang lalu dihapus kabus. Aku bukan orang suci, bukan nabi-nabi, bukan rasul, bukan maksum dewa-dewi. Hanya pohon ampun sebanyak buih di lautan. Biar janji dan ikrarku mengikat kembali, taatku akan membina iman semula sebelum nafasku terhenti. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulfikri bin Uthman, C17A0443. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamil Syafiqah binti Muhammad Aswi, C17B0179. Hai, saya Nur Nabila binti Muhammad Azman, nombor matrik C17A0174. Tajuk kajian kami ialah unsur pengajaran Islam dalam novel Semusim di Mahsyar karya Hadi Fayad dengan mengaplikasikan teori pengaedahan Melayu. Bagi pengenalan, kesusasteraan Islam ini merujuk kepada kesusasteraan yang ditulis daripada sudut pandangan Islam dalam apa jua bahasa. Sastra Islam juga merupakan karya-karya yang bersifat keislaman dengan memanifestasikan ciri-ciri dakwah yang membawa kepada kesedaran rohani dan prinsip tauhid. Menurut Al-Nadwi, sastra Islam ini mencukupi semua perkara sama ada yang berkaitan dengan perasaan suka dan duka, marah dan reda dan sebagainya. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, pengajaran ialah segala yang berkaitan dengan mengajar atau mengajarkan. Dalam konteks kajian ini, pengkaji ingin melihat kepada unsur pengajaran Islam dalam novel Semusim di Mahsyar. Kami menggunakan teori pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang. Teori ini terdiri daripada pengkaedahan alamiah dan keagamaan. Bagi objektif kajian, pengkaji telah mengenal pasti dua, iaitu mengenal pasti unsur pengajaran Islam dalam novel Semusim di Mahsyar karya Hadi Fayad, dan yang kedua menganalisis unsur pengajaran Islam dalam novel Semusim di Mahsyar dengan mengaplikasikan teori pengkaedahan Melayu. Ini adalah contoh sorotan kajian kami.
Dalam penyertaan masalah pula, didapati kajian ini masih kurang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas. Oleh hal yang demikian, pengkaji telah memilih untuk melaksanakan kajian mengenai unsur pengajaran Islam dalam novel Semusim di Mahsyar karya Hadi Fayad dengan merujuk kepada kajian lepas. Pengkaji juga mendapati bahawa umat Islam hari ini semakin hilang kesedaran menjadi umat yang terbaik dan satu masalah lagi yang dihadapi ramai umat Islam ialah gagal mencapai keseimbangan antara menjalani kehidupan yang baik dengan mengejar akhirat. Kebanyakannya hanya memikirkan hal-hal dunia sahaja. Metodologi. Pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan untuk mencari informasi dan maklumat tentang tajuk tugasan yang telah diberi. Kaedah ini adalah untuk mengurangkan kesalahan yang akan dihadapi oleh pengkaji dengan memberi maklumat yang lebih terperinci lagi. Seterusnya, pengkaji telah menggunakan teks untuk melengkapkan lagi kajian ini, iaitu novel Semusim di Mahsyar karya Hadi Fayad sebagai bahan kajian. Novel ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan halaman bercetak sebanyak 286 muka surat. Seterusnya adalah internet. Pengkaji telah menggunakan kaedah internet bagi mendapatkan maklumat tambahan bagi melengkapkan lagi kajian pengkaji ini. Pengkaji telah melayari internet bagi mendapatkan maklumat mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan tajuk kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengaplikasikan teori pengkaedahan Melayu yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hashim Awang, di mana teori ini mengetengahkan dua pengkaedahan iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan alamiah merujuk kepada faktor alam yang menjadi latar kehidupan masyarakat, manakala pengkaedahan keagamaan pula ialah merujuk kepada pendekatan dakwah di mana penkarya Melayu tidak memisahkan diri dari tanggungjawab dirinya sebagai khalifah Allah SWT untuk menjalankan amanah. Batasan kajian. Kajian ini dilakukan untuk memahami unsur pengajaran Islam melalui karya novel Semusim di Mahsyar karya Hadi Fayad. Unsur pengajaran Islam yang ingin dikaji ini akan diaplikasikan dengan teori perkaedaan Melayu dengan menggunakan kedua-dua perkaedaan iaitu perkaedaan alamiah dan perkaedaan keagamaan. Kajian ini membataskan dengan hanya menggunakan teori perkaedaan Melayu adalah kerana teori ini dilihat bersesuaian dengan aspek kajian yang berkaitan dengan keperangan dan dapat digunakan sebagai medium yang dapat memudahkan kajian berkaitan dengan unsur pengajaran Islam yang terdapat dalam novel Semusim di Mahsyar. Kajian ini membataskan kepada beberapa unsur pengajaran Islam iaitu unsur riak, unsur dahaka kepada ibu bapa, unsur menjaga aurat, unsur bersyukur, unsur bersedekah. Untuk bahagian analisis ialah yang pertama, unsur riak. Dari segi bahasa, riak berasal daripada kata ruyah yang bermaksud menampakkan atau memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Dari segi istilah pula, riak ialah melakukan ibadah dengan niat supaya dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah. Contoh petikan teks. Kau masih buntu. Aku sebenarnya adalah rasa riak dalam ibadahmu. Aku terjegang, suara itu menyambung. Kau melakukan ibadah tapi hanya untuk dipandang, dipuji dan disanjung. Kau mengharapkan balasan setimpal dengan apa yang kau kerjakan. Semusim di Mahsyar, muka surat 126, penggan 3, baris 1. Kelima, salsabila melakukan ibadah hanya semata-mata untuk dipuji, disanjung atau dipandang oleh manusia sahaja, dan ini digambarkan dan diperjelaskan dalam perjalanan melalui titian sirat sewaktu dia koma. Hal ini bertepatan dengan teori perkaedaan Melayu supaya melakukan sesuatu amalan biarlah dengan niat dengan mendapatkan rahmat Allah. Unsur mendahaka kedua ibu bapa dalam surah Al-Isra ayat 23. Jika salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun janganlah engkau meneking menjegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan mulia. Contoh petikan teks. Kaki ini pernah menjadi saksi. Ayahku ditendang dengan kuat di bahagian kepala. Aku berang kerana najis ayahku berserakan di atas lantai. Ayahku meronta-ronta meminta maaf, namun hati ini terlalu keras untuk memaafkan. Aku biarkan ayahku merasai kesakitan sehingga mulutnya pecah berdarah.
Iklima telah banyak menyakiti ibu bapanya kerana rasa dendam terhadap ibu bapanya membuat buak. Terdapat juga contoh perbuatan yang dilakukan oleh Iklima iaitu pada muka surat 43 di mana ia membentak Mak Salmah ketika mahukan jawapan. Hal ini bertepatan dengan pengaplikasian teori perkaedahan Melayu di mana sebagai seorang anak yang soleh dan solehah, sepatutnya menghormati ibu bapa yang bersusah payah membesarkan kita selama ini. Salah satu caranya menghormati ibu bapa adalah bercakap dengan lemah lembut. Unsur bersedekah. Sedekah atau sadakah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud benar. Dari segi syarak pula, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah. Contoh petikan teks. Harta aku banyak, alangkah eloknya dahulu aku menjadi seorang penderma kerana tiada harta yang menjadi penolong ketika ini. Semusim di Masyar, muka surat 109, perenggan 4, baris 5. Semasa Iklimah Salsabila berada di alam perkuburan, dia menyesal kerana perbuatannya ketika dia hidup. Tidak pernah bersedekah sedangkan hartanya yang banyak. Hal ini bertepatan dengan teori perkaedahan Melayu melalui pendekatan dakwah yang menyatakan kita sebagai manusia haruslah membuat kebaikan ketika berada di dunia. Unsur bersyukur. Bersyukur bermaksud memuji, berterima kasih dan merasa berhutang budi kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaannya ataupun bersyukur kepada sesama manusia. Contoh petikan teks, Ya Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku atas setiap keluh dan rasa tidak bersyukur dan berpaling darimu. Dipetik daripada teks Semusim di Barzah. Iklimah Salsabila menyesal terhadap dirinya kerana tidak mensyukuri terhadap nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana telah dinyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebut. Hal ini bertepatan dengan teori pengkaedahan Melayu dari keagamaan melalui pendekatan dakwah yang menyatakan kita sebagai manusia harus bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan dan jangan mengeluh dengan apa yang didapati. Unsur menjaga aurat. Aurat ialah sebahagian yang menjadi aib pada tubuh badan yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain. Contoh petikan teks suruhan Allah adalah menutup aurat. Tudung yang kau pakai hanyalah sebahagian wasilahnya, namun ianya tidak kau laburkan sehingga menutup buah dadamu. Semusim di Masyar, muka surat 130, perenggan 4, baris pertama. Jelaslah menunjukkan bahawa watak utama iaitu Iklimah Salsabila yang memakai tudung tetapi tidak melabuhkannya. Dalam Islam mengajar kita untuk menutup aurat dengan melabuhkan pakaian. Dalam pengkaedahan Melayu dari segi pendekatan dakwah yang menjelaskan bahawa kita sebagai manusia haruslah menjaga diri terutama dari segi pakaian, akhlak dan lain-lain. Kesimpulannya, kajian unsur pengajaran Islam dalam novel Semusim di Masyar karya Hadi Fayad dengan mengaplikasikan teori perkaedahan Melayu oleh Hashim Awang. Unsur pengajaran Islam dalam novel Semusim di Masyar karya Hadi Fayad. Yang pertama, unsur riak. Yang kedua, unsur menderhaka kedua ibu bapa. Yang ketiga, unsur bersedekah. Yang keempat, unsur bersyukur. Yang kelima, unsur menjaga aurat. Yang ini menggunakan teori Hashim Awang mengetengahkan dua perkaedahan iaitu perkaedahan alamiah dan perkaedahan keagamaan. Kedua-dua perkaedahan ini berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. Terdapat nilai-nilai unsur pengajaran di dalam teks untuk dijadikan pengajaran buat kita semua supaya tidak silap membuat dosa. Sekian, terima kasih.